أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا ووفقنا بما تحب وترضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Musa, tuan-tuan guru yang hadir, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada kita untuk, yang mana saya yakin majoriti di hadapan saya ni berpuasa pada hari Ashura. Kita dapat berbuka puasa bersama-sama, menunaikan salat jemaah bersama-sama, dan sedikit sebanyak cuba mendengar tazkirah dan peringatan dalam kesempatan yang ringkas. Tadi waktu makan saya sebut pada Ustaz Musa, sebab dah makan tu kita tak boleh lama sangat. Rupanya agaknya dia faham dah makan kena, itu hamasah Ustaz Musa lah. Saya ni tak kuat semangat sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang diberi adalah Muharram, bulan keamanan. Dan tadi Ustaz Musa sebut tentang bulan haram dan tajuknya adalah tentang Muharram. Cuma tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang bulan Muharram, daripada episod sirah nabawiyah. Kita kalau tengok, saya nak pilih topik Muharram bulan peperangan pun boleh sebenarnya, sebab dalam bulan Muharram Nabi SAW pergi menghantar ataupun memulakan ekspedisi perang Khaybar. Jadi saya tak naklah lepas majlis ni nanti Khaybar ya Yahud itu dah semangat lain pula. Tapi dalam masa yang sama, seperti mana kita tahu, Khaybar berlaku pada bulan Muharram. Kemudian Nabi bertemu dengan salah seorang isteri Nabi yang bernama Safiyah juga selepas bulan Muharram. Ketika bulan Muharram, apabila Nabi mengahwini Safiyah, dia pun nak kata Muharram bulan poligami pun boleh juga. Sedang hadirin dirahmati Allah, cuma kalau kita bincang Muharram ini dari sudut dia adalah salah satu bulan haram, dan bulan haram ini disebut di dalam surah Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya bagi di sisi Allah ada 12 bulan, fiha arba'atun hurum, pada 12 bulan ini ada 4 bulan yang dipanggil bulan haram. Dan istilah haram ni seperti mana kita pergi ke Masjidil Haram. Haram ni maksudnya ada kehormatan, ada hurmah. Bulan ini adalah 4 bulan ini adalah bulan yang ada kehormatan tersendiri. Fiha arba'atun hurum. Dan apabila Tuhan Allah Ta'ala sebut tentang fiha arba'atun hurum, sebelum itu disebut yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Allah Ta'ala cipta 12 bulan ini, bermula cara pengiraannya sejak dicipta langit dan bumi. Maksudnya bukan sekadar penghormatan 4 bulan ini sejak diutus Nabi Muhammad SAW. Bulan ini bulan yang penuh penghormatan sejak diciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka oleh kerana penghormatan bulan ini, janganlah kamu sesama kamu menzalimi diri kamu. Kita bila buat zalim ni, sedang hadirin dirahmati Allah, kalau kita buat zalim dengan melakukan maksiat antara kita dengan Tuhan pun, kita menzalimi diri. Kita menzalimi orang pun, secara hakikatnya kita sedang menzalimi diri. Kita sedang merosakkan diri kita. Sebelum kita rosakkan orang,
kita sedang menzalimi diri kita. Kita sedang menukar diri kita daripada manusia yang suci fitrahnya, daripada jiwa yang sentiasa bersifat haiwan, mengganggu orang ramai. Bukan sekadar haiwan biasa, tapi haiwan perosak. Sidang hadirin dirahmati Allah. Jadi bulan Muharram ini, seperti mana saya sebut tadi, banyak peristiwa yang berlaku. Kalau saudara-saudara kita di Iran ataupun di beberapa tempat di dunia Islam, mereka memperingati peristiwa pembunuhan Husain. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita menginsafi peristiwa ini, kita mengambil ibrah, tetapi tidaklah sampai, pertama kita perlu memahami dengan sejarah yang benar. Kerana sejarah-sejarah ni macam sampai sekarang dah tuan-tuan dan puan-puan, sejarah ni seperti mana peristiwa 10 Muharram yang berlaku Karbala tu diulang-ulang sampai sekarang. Ada satu pihak dengan versi dia memburukkan sahabat-sahabat Nabi dan majoriti ummah. Dan maksudnya sejarah ni kadang-kadang memang boleh jadi senjata politik kalau nak digunakan, kan? Ada sebahagian kelompok yang tuan-tuan ma'ruf, maksudnya tiap-tiap tahun bila datang 10 Muharram akan menggunakan emosi kesedihan dengan mencederakan badan, dan akhirnya tujuannya untuk mengkafirkan kebanyakan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita pun ada peluang, kita pun boleh kalau nak korek, maksudnya orang sejarah, mungkin orang Melayu pernah berperang dengan bangsa-bangsa asing, kita boleh korek. Dengan kita korek tu, kita kata, oh jadi sampai kiamatlah kita berperang dengan bangsa ni. Tapi ada satu firman Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat-umat yang telah pergi sebelum kamu. Bagi mereka laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Dan datang agama Islam ini, apabila Nabi SAW datang ke Madinah Al-Munawwarah, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita berpuasa pada hari Ashura ini. Antaranya Nabi bila bertemu dengan orang Yahudi, Nabi dapati orang-orang Yahudi juga berpuasa. Sehingga ditanya, kenapa kamu berpuasa? Maka mereka kata, mereka jawab kepada Nabi, hadza yaumun najjahu Allahu Musa, Allah Ta'ala menyelamatkan Musa daripada Fir'aun. Maka Nabi kata, kami lebih berhak untuk menghormati Musa berbanding dengan kamu, seperti mana kita menghormati Ustaz Musa, tuan-tuan. Walaupun puasa ni dah bermula sebelum Nabi SAW berhijrah, tetapi Nabi nak ingatkan bahawa kami lebih utama memperingati Nabi Musa berbandingan kamu. Dan dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi datang ke Madinah, Nabi bertoleransi dengan orang-orang Yahudi, Nabi berdialog dengan orang-orang Yahudi. Dan seperti mana yang tuan-tuan tahu, Nabi SAW datang ke Madinah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar yang dahulu disebut oleh Allah, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, yang dulu kamu adalah musuh-musuh, maka Allah melembutkan hati di kalangan kamu. Itu sekadar sebagai mukaddimah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan keamanan. Dan ada yang sebut istilah aman ni dalam bahasa Arab, ada yang disebut sebagai salam, ada yang menggunakan kata terbitan yang hampir sama, silm, kan? Mungkin ramai di hadapan saya ni dulu sama ada masih lagi aktivis politik ataupun bekas aktivis politik, kan? Biasa guna terus takbir, biasa kita dengar istilah apa, muwajahah silmiyah, berdepan secara aman, silmi. Ada yang jadi ada yang mempromosikan Islam agama salam, ada yang mempromosikan Islam agama wasati.
Ada yang mempromosikan Islam adalah dinul harb, agama peperangan. Tetapi sidang hadirin dirahmati Allah, seperti mana yang sering dipesan oleh para ulama kita, kita cuba memahami Islam daripada pintu tujuannya yang luas, daripada pintu tujuan yang umum, berbanding daripada hanya melihat juzuk-juzuk agama. Oleh kerana itulah salah seorang ulama yang terkenal, bekas Rais Ittihad Alami li Ulama'il Muslimin, Syekh Ahmad Ar-Raisuni hafizahullahu ta'ala, ada menulis sebuah kitab kecil namanya Maqsadus Salam, tujuan keamanan. Di negeri Selangor, kerajaan negeri dia terjemahkan buku ni lah. Saya tadi minta maaf, saya terlewat cakap kepada penterjemah yang saya nak ambil. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya serahkan pada Ustaz Musa ke, kalau tuan-tuan nak dapatkan buku tu diedarkan. Ada, saya tak ingat sama ada dijual dengan harga yang murah ataupun diedarkan secara percuma. Saya cuba share lah sikit kepada madrasah, insya-Allah. Kitab yang ditulis Maqsadus Salam. Sebelum saya bincang tentang kitab ni, kita akan lihat dalam tempoh terdekat ni kan, dalam kira-kira 10 tahun ni, banyak ulama-ulama besar menulis kitab-kitab yang tujuannya untuk menerangkan Islam ni adalah agama, seperti mana disebut oleh Syekh Raisuni, agama salam, ataupun seperti disebut oleh Syekh Ali Al-Qarahdaghi dalam kitabnya yang diterjemah oleh Yadim, yang akan ada pelancaran atau peluncuran terjemahannya. Nama kitabnya Islamur Rahmah, Islam agama rahmah. Cuma bila perbincangan tentang Islam agama rahmah, Islam agama salam ni, ialah mungkin bila benda tu dibincang ataupun diucapkan oleh orang politik, kadang-kadang lawan politik dia senang nak kata ini kamu ni sekadar dogma politik kamu lah kan. Jadi dia pun lawan dengan apa, naratif yang berlawanan kadang-kadang. Kalau kita tolak sekejap lensa politik ataupun topi ataupun kopiah politik kita ni tuan-tuan, saya ingat dulu zaman Islam Hadari lah dulu kan, Islam Hadari sampai ada yang buat lawak kan, kalau malaikat dekat kubur tanya kamu agama apa, kalau kita jawab Islam Hadari, malaikat tahulah kita orang Malaysia. Itu lawak zaman dulu lah. Cuma bila saya belajar sikit tuan-tuan, saya bila tengok mesej ulama di peringkat antarabangsa selepas WTC kan, lepas WTC dilanggar pada tahun 2001, ada satu buku 1001 Invention yang diterbitkan oleh National Geographic, dan buku tu diberi kata penghantar oleh King Charles yang sekarang merupakan Raja Great Britain. Di situ beliau menulis tentang kekagumannya tentang agama Islam dari sudut ketamadunan. Dan di kala itu juga ada satu buku yang ditulis oleh penulis yang kita nak bincang, iaitu Syekh Ahmad Raisuni. Beliau mengulas tentang pendirian ataupun pendekatan dakwah kepada aktivis-aktivis dakwah, yang beliau sebut ada pendakwah menggunakan pendekatan Islam ni ataupun umat Islam ni sentiasa hidupnya dalam ancaman, ataupun digunakan istilah oleh sebagian orang, kita guna istilah victim mindset. Kita ni sentiasa mangsa. Ada yang menggunakan pendekatan, kata Syekh Raisuni, pendekatan tajazzu'i. Dia ambil pendekatan juzuk Islam. Contohnya, salah satu apa yang cuba disampaikan oleh beliau, ada sebahagian pendakwah dia ambil pendekatan ibadah kita kena sahih, kena elakkan daripada bid'ah.
tujuannya baik, mesejnya baik, tetapi kadang-kadang kelihatan seperti seolah-olah itulah yang cuba dicapai oleh Islam. Dan kemudian beliau sebut ada satu pendekatan yang dipelopori oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan bagi beliau ini lebih dekat dengan sunnah, iaitu pendekatan tahadduri ataupun syumuli, yang cuba menerangkan Islam dari sudut jawapan kepada hadarah, jawapan kepada hidup. Jadi kalau saya tengok dia punya peta masa tu kan, oh Malaysia waktu tu Islam hadari, dan bila di dunia ada serangan, bila berlakunya ketidakamanan di dunia Arab, di negara-negara umat Islam, dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, perang saudara ni adalah kita kata tanah yang subur untuk menghasilkan teroris. Fikiran yang melampau ni waktu aman, insya-Allah kita masih boleh bergelak ketawa lagi lah kan. Tapi bila masing-masing dah tak ada makanan, masing-masing hidup dalam peperangan, jadi fikiran melampau ni akan lebih radikal tuan-tuan. Benihnya mungkin sudah ada lama, tetapi tanah subur itu adalah ketika peperangan saudara berlaku. Jadi bila peperangan saudara berlaku di Syria yang bersebelahan dengan negara yang sudah lama berperang, iaitu di Iraq, negara-negara ini menjadi sarang golongan-golongan pelampau. Dan oleh kerana itu ulama-ulama Islam dari pelbagai kecenderungan, walaupun mereka ada pendekatan politik yang kadang-kadang mungkin berbeza, ulama-ulama dunia kita ni pun ada khilaf politik mereka tuan-tuan dan puan-puan, tetapi mereka ada mesej yang sama apabila mereka cuba menerangkan Islam agama yang indah, Islam agama salam. Contohnya Syekh Qaradawi tulis kitab Islamur Rahmah. Di Dubai Syekh bin Bayyah ada menulis kitab Tashkhisul Irhab, membedah pemikiran radikal. Jadi kalau kita tengok sebenarnya, kalau tolak sekejap isu-isu politik ni, sebenarnya kalaulah mesej Islam tu disampaikan dengan baik, dia memberi kebaikan untuk semua. Cuma kadang-kadang bila mana-mana orang politik pun, kita pun mungkin cenderungnya tuan-tuan, kalau kita jadi pembangkang ke, ada kerajaan buat apa-apa, kadang-kadang kita cenderung untuk bangkang. Cuma benda tu bukanlah benda yang sentiasa sihat, kalau membangkang, membuta tuli ni. Kembali kepada maqsadus salam. Antara apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Al-Raisuni rahimahullah dalam kitab ni, beliau membawa ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan dalam Al-Quranul Karim. Kerana kadang-kadang ayat ini bila dibaca oleh sebagian orang, mereka akan cuba tunjukkan Islam ni agama peperangan. Seperti mana yang kita tahu tuan-tuan, ada ayat yang kita boleh cari ataupun hadis. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Nabi pernah bersabda, bahkan hadis ni dalam hadis 40, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau ada di kalangan kita baca secara literal, maksudnya kita kena angkat senjata ni, sehinggalah orang bukan Islam mengucap syahadah. Sebab itulah dalil-dalil ni kena diambil secara keseluruhan, difahami dengan cara yang baik. Jadi apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Raisuni, apabila kita melihat sirah nabawiyah, seperti mana yang kita tahu ayat-ayat berkaitan dengan peperangan yang turun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan ayat sebelum itu, contohnya dalam suratul Ra'du, Allah Ta'ala memuji sifat orang-orang yang beriman apabila mereka ini wa yadra'una bisayyi'atil hasanah, mereka ni menolak
segala siksaan yang mereka tanggung di Makkatul Mukarramah dengan cara yang paling baik. Mereka bersabar kerana ketika itu ayat berkaitan dengan perang belum turun. Maka kata, apabila dilihat ruh ayat-ayat peperangan, pertama kita akan lihat ayat yang turun pertamanya adalah udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi supaya mereka berperang kerana mereka ni dizalimi. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan perang, kita akan lihat sentiasa ada illah mu'allalun. Ayat-ayatnya ada illah, ada sebab. Ayat yang saya baca tadi daripada surah Al-Hajj menerangkan sebab umat Islam berperang kerana mereka dizalimi. Setelah mereka berhijrah ke Madinah, ada serangan-serangan yang berlaku, sehingga mereka ni dalam kitab-kitab sirah yang lebih besar, contohnya kalau tuan-tuan buka Rahiqul Makhtum pun, sebelum berlaku Al-Badarul Kubra, ada beberapa siri peperangan berlaku sebelum perang Badar, sehingga menyebabkan para sahabat ini tidur dengan memegang senjata. Kemudian ayat yang kemudian diterangkan dalam Al-Quran, antaranya waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Kemudian datang juga ayat yang menerangkan berjuanglah kamu, berperanglah kamu di jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kamu. Jadi ayat jihad ni turun kepada untuk kita melawan orang yang perang kita mula-mula. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang sama, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Sama ada melampaui batas dalam melawan ataupun melampaui batas dalam menyerang orang yang tidak sepatutnya kamu serang. Dan antara illah yang ada dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan peperangan adalah peperangan dibenarkan apabila ada jiran-jiran yang dipanggil sebagai mustad'afin, orang yang diperangi, orang yang dizalimi, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surah An-Nisa, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. Allah Ta'ala seolah-olah menempelak golongan muslimun. Ibaratnya kita ni, kalau dalam negara kita ni ada negara jiran yang diserang dan hidup mereka dah jadi susah, tetapi kita tak tahu buat donor, sedangkan kita ada kemampuan dari sudut persenjataan. Maka Allah Ta'ala sebut, kenapa kamu wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, sedangkan ada orang-orang mustad'afin di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berdoa kepada Allah, akhrij lana min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, keluarkan kami daripada negara yang zalim ini. Jadi ayat-ayat perang ini adalah ayat-ayat yang ada illah, ada sebab dan tujuan asal syarak, disebut dalam oleh Syekh Alal Al-Fasi. Kalau saya boleh sebut bahasa Arabnya tuan-tuan, tujuan syarak ni tuan-tuan dan puan-puan adalah, kita akan lihat dalam peristiwa sirah sebagai contoh, Nabi lepas perang Ahzab. Ahzab maksudnya apa? Tentera-tentera, kumpulan-kumpulan yang ramai. Saya selalu ingatkan jemaah surau saya, Ahzab ni dari sudut bahasa dan dari sudut sirahnya, Nabi berlawan dengan ketumbukan tentera-tentera musuh ni daripada musyrikun Mekah, dan musyrikun Mekah kumpulkan dia punya geng-geng yang lain hingga dipanggil Ahzab. Tapi dalam bahasa Arab moden, Ahzab ni adalah jamak kepada Hizbun, kepada kumpulan.
Dan Hizbun ni dalam bahasa Arab kadang-kadang dipanggil juga sebagai parti. Cuma janganlah kita anggap yang berlawanan dengan kita ni sebagai ahzab. Nah, ya tuan-tuan. Dan lawan politik ni sekadar fastabiqul khairat je lah, kita berlumba buat kebaikan je lah, bukan ahzab. Sesiapa pun bukan ahzab. Sedang hadirin dirahmati Allah, selepas peristiwa Ghazwatul Khandaq ataupun Ghazwatul Ahzab, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, berlakunya perjanjian damai di Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah, yang walaupun kelihatannya macam sekali pandang nampak macam lemah. Kenapa Nabi dah menang besar ni, langgar je lah. Tapi selepas perjanjian itu turunlah surah Al-Fathu, inna fatahna laka fatham mubina, kami telah berikan kamu kemenangan yang jelas. Kalau kita tengok dalam peristiwa sirah tu, kemenangan apa? Nak masuk Mekah pun tak boleh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kerana perdamaian itu, Nabi SAW dapat melebarkan dakwah Nabi ke istana-istana Rom dan Parsi. Dalam kesempatan yang pendek itu, Islam dapat lebih disebar luaskan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka oleh kerana itu, kata Syekh Alal Al-Fasi, bila dilihat sirah Nabawiyah, bila dilihat dalil-dalil juz'i yang difahami dengan dalil-dalil kulli yang lain, dapat difahami bahawa antara tujuan syarak adalah al-wusul ila ittifaqid duwali ala tahrimil harbi wa iqraris salam. Antara tujuan syarak adalah berusaha untuk perjanjian damai antara negara-negara dapat dicapai, dan peperangan dapat dimatikan, wa iqraris salam, dan keamanan dapat ditegakkan. Jadi subhanallah, itu yang cuba disampaikan dalam kitab tersebut. Dan benda ni bukan baru, tuan-tuan. Bahkan ada seorang tokoh yang kadang-kadang pemikirannya dikritik oleh para ulama, Sayyid Qutb rahimahullah. Ada pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb yang dikritik oleh para ulama, tetapi jasanya tetap besar. Dan selain itu, beliau ini ada seorang alim besar daripada Sudan, namanya Syekh Isam Al-Bashir. Beliau kata, bagi dia kitab-kitab Sayyid Qutb sebelum ataupun selepas Adalatul, kitabnya yang bertajuk Adalatul Ijtimaiyah, dan kitab-kitab sebelum itu lebih dekat dengan pemikiran yang sederhana. Kitab-kitab selepas itu agak keras. Kawan tu tulis dalam penjara, tuan-tuan. Saya ingat dulu kat Malaysia ada seorang ustaz, orang pernah masuk parti politik lah, bukan parti Islam pun, bukan parti yang ada nama Islam, bukan kalau tuan-tuan dah dulu, ustaz ni biasa zikir munajat lah. Tuan-tuan tahu kan, ustaz zikir munajat. Majlis macam ni saya tak suka sangat sebut nama orang. Saya ingat dia lepas dia keluar ISA, tuan-tuan, lepas dia keluar ISA, apa dia cakap tentang sebagai mufti di Malaysia? Dia kata mufti setan. Saya ingat lagi dia kata. Saya boleh faham, maksudnya itu kesan orang lepas masuk penjara. Jadi orang baru masuk penjara ni kadang-kadang sebab tekanan dia tulis tu dalam keadaan yang hitam putih sikit. Tulisan-tulisan dalam penjara ni kadang-kadang sifatnya hitam putih. Bila dia dah masuk masyarakat balik, mungkin dia lembut balik. Sebab itu pun berlaku kepada tokoh-tokoh kita. Cuma walaupun tokoh yang saya sebut tadi kontroversi sikit, ada tulisan-tulisannya kontroversi, tapi beliau tetap menulis satu kitab, As-Salamul Alami, keamanan sejagat. Jadi sebelum orang sekadar sebut Syekh Qutb ni ekstrim,
berlaku insaflah kepada Syed Qutb. Beliau menulis juga kitab-kitab seperti itu. Antara yang menulis kitab lama sebelum ini, kan, supaya antaranya Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah ni tuan-tuan pun tahu, beliau ni adalah tokoh mazhab Hambali yang kadang-kadang menggunakan pendekatan ni. Saya cuba raikan, ada sebahagian di hadapan saya ni asatizah, ada ahli akademik, jadi saya cuba semi akademik lah dalam beberapa perkara. Kadang-kadang Ibn Taymiyah ni dia menggunakan pendekatan mengeluarkan pandangan fiqh secara tarjih. Tarjih ni maksudnya tengok isu, cari pandangan mazhab apa paling sesuai. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, contohnya negeri-negeri di Malaysia, majlis-majlis fatwa, ada enactment yang tulis fatwa perlu berlandaskan mazhab Syafi'i. Jadi itu pendekatan kita lah. Kita akan dahulukan mazhab Syafi'i, kemudian kalau susah, ada kesempitan, biasanya mufti-mufti kita akan mengeluarkan pandangan mazhab yang lain. Cuma dekat Malaysia ni sebenarnya banyak aja mazhab lain, ya tuan-tuan. Yang masyhur kita bayar zakat guna wang menggunakan mazhab Hanafi, kan? Orang perempuan, kan, anak-anak dara kita tak boleh kena paksa kahwin dengan wali mujbir, kan? Kalau ikut wali mujbir ada hak paksa dengan syarat-syaratnya.